Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Aziz Rahim dalam berita pagi Sarawak edisi Sabtu 6 Mei. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Kemudahan dan perkhidmatan kesihatan yang lebih lengkap dan menyeluruh diperlukan bagi mengatasi isu penurunan ketara kadar kelahiran di Sarawak selepas pandemik COVID-19. Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian memberitahu buat masa ini hanya Hospital Umum Sarawak di Kuching yang mempunyai perkhidmatan dan kemudahan lengkap berbanding hospital di bahagian lain di negeri ini. Kata beliau lagi, keadaan ini berbeza di semenanjung Malaysia kerana hospital-hospital utama di setiap negeri adalah serba lengkap dengan kemudahan dan perkhidmatan dan mereka tidak perlu merujuk jauh untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan terbaik. Jelas beliau, Sarawak merekodkan lebih 33,000 kelahiran pada tahun 2019 dan kadar kelahiran telah menurun secara drastik sehingga 39% atau kepada 20,000 sahaja tahun lepas. Jumlah itu adalah terlalu rendah berbanding jumlah kematian tahunan di Sarawak yang merekodkan sehingga 14,000 setahun. We encourage people. We can only encourage, and often even in a lot of countries they give a lot of incentives such as childcare and all those things. But at the end, it's still a personal choice. You know, I cannot tell people that you must have baby or it's still a personal choice. Datuk Seri Profesor Dr. Sim berharap perkara tersebut dapat diberi perhatian menerusi kandungan Kertas Putih Kesihatan yang akan dibentangkan di Parlimen nanti yang merangkumi cadangan Sarawak untuk melantik dan menggaji petugas kesihatan negeri selari dengan kandungan autonomi dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan Konferens Hari Bidan Antarabangsa 2023 di Kuching. Persidangan selama 2 hari itu yang akan berakhir hari ini telah menghimpunkan lebih 500 jururawat kesihatan awam tempatan dan luar negara dan menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman serta cabaran dalam bidang tersebut. Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentex dengan kerjasama Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC akan menganjurkan program Hydrogen and Tech Safari 3.0 bermula 20 Mei tahun ini. Dalam satu sidang media di Kuching, Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat MEITD Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In memberitahu pelaksanaan itu program yang akan melibatkan 10 lokasi bermula dari Lunduk sehingga ke Lawas. Ia bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang awam, khususnya golongan muda tentang peranan MEITD, SMA dan SDEC dalam agenda pembangunan modal insan ke arah ekonomi digital serta tenaga hijau di Sarawak. Jelas beliau, Sentex juga telah bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan tempatan, sekolah dan komuniti di setiap lokasi untuk menarik minat golongan muda dalam industri teknologi digital dan tenaga hijau. Selain itu, aktiviti Community Technology Outreach Program CTOP juga akan dilaksanakan di setiap lokasi yang menyediakan kursus pengemahiran dan teknikal jangka masa pendek selama 1 hingga 2 hari kepada para peserta. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso juga akan turut sama dalam program tersebut dan akan melakukan sesi temuduga terbuka kepada mereka yang ingin mencari pekerjaan dalam industri berkaitan. Dijangkakan seramai 500 orang akan hadir di setiap lokasi dan Dato' Roland berharap program ini akan membantu kerajaan negeri dalam melahirkan generasi baru yang mempunyai tahap ilmu serta kemahiran tinggi ke arah menyumbang kepada kemajuan ekonomi Sarawak. Program Hydrogen dan Tech Safari 3.0 itu turut disokong oleh MEITD, Yayasan Sarawak dan Sarawak Metro. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM disaran agar menghentikan aktiviti di luar bilik darjah buat sementara waktu. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang yang berkata demikian menjelaskan langkah itu akan berupaya mengurangkan risiko murid-murid terdedah kepada sinaran matahari yang terik dan panas. I also want to urge all the students and parents to look after their, especially parents and teachers to look after the students, see their condition. If their condition is really too unreasonable for them to study under the heat wave, you know, they should just advise them to go to shelter or to take a lot of water. Pada masa yang sama, beliau menyambut baik saranan KPM yang membenarkan penggunaan baju sukan ke sekolah bagi memberi keselesaan kepada para pelajar.
Michael Tiang bercakap kepada media selepas majlis pengangkatan Taman Hub Sunshine, Persatuan Autistik Kuching atau Adoption of Kuching Autistic Association Sunshine Hub Garden di Pusat Persatuan Pendidikan Autistik di Batu Kawah, Kuching. Beliau telah meluang masa melihat hasil tanaman pelatih dan pelajar autistik. Ia adalah hasil salah satu latihan Kementerian Pusat Terbabit. Setakat ini, pusat itu telah melatih seramai 154 pelajar berumur antara 3 hingga 18 tahun. Dalam pada itu, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan turut menyampaikan geran kerajaan berjumlah RM10,000 bagi menaja 4 peserta pusat tersebut. Sebagai persediaan awal, Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri telah membentuk kerjasama dengan agensi terlibat seperti Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Jabatan Alam Sekitar JAS, Lembaga Sumber Asli dan Persekitaran Sarawak NREB dan pemilik tanah terbabit dalam menyelesaikan kes kebakaran tanah gambut khususnya di Kuala Baram. Pengarah JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman berkata, kerjasama itu akan dapat memperkukuhkan prosedur operasi standard SOP sebagai komitmen pencegahan kebakaran hutan. Kerjasama yang ada ni kita enhance lah. With my present, kehadiran saya adalah untuk memperkukuhkan how serious pihak Jabatan Bomba, pengurusan kita untuk memastikan bahawa anggota kita, kolaborasi yang kita ada ni diperkukuhkan, diperkemaskan dengan SOP yang ada dan menyatakan bahawa this is our commitment kepada pihak satu pihak kerajaan, kepada komuniti negeri Sarawak dan juga affiliated to that area lah. That's mean forest fire it can be tackled as bila kita ambil tindakan awal lah. Kata beliau lagi, kebakaran hutan merupakan perkara yang amat serius kerana Kuala Baram merupakan kawasan tanah gambut yang mudah terbakar sehingga menyebabkan jerebu di Miri berdasarkan rekod pada tahun 2018 dan 2019. Namun dengan pendekatan awal yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, langkah itu membuktikan bahawa kes kebakaran hutan dapat ditangani dengan baik. Datuk Khairuddin berkata demikian kepada pihak media semasa lawatan kerja meninjau kawasan tanah gambut Kuala Baram di Menara Tinjau Tudan, Miri. Dalam pada itu, JPBB Miri turut bekerjasama dengan Jabatan Meteorologi Malaysia untuk memantau imej satelit yang beroperasi 24 jam bagi memastikan setiap perubahan cuaca akan dimaklumkan dan setiap peralatan serta teknologi tertentu telah disediakan untuk pengaktifan bagi mengenal pasti kawasan yang berpotensi kebakaran. Terdahulu, Datuk Khairuddin diberi taklimat ringkas oleh Timbalan Pengurus Besar Wilayah Naim Holdings Berhad, Haliza Segar, mengenai SOP dan langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak swasta sebagai langkah persediaan menghadapi kebakaran tanah gambut. Turut hadir ialah pemangku Ketua Zon Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Zon 6 Miri, Awangku Muhammad Azmin Awang Zainal. Pada musim kemarau yang kini melanda negara kita, jika terputus bekalan air, penduduk di daerah Kabung boleh memohon bantuan bekalan air daripada Pejabat Daerah Kabung dan Pejabat Daerah Kecil Roban. Bagi penduduk yang bergantung pada air hujan untuk kegunaan harian, bantuan air minuman boleh juga dipohon kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat Saratok. Steve Miller, Pegawai Tadbir Sarawak Daerah Kecil Roban ketika ditemui RTM menjelaskan, jika berlaku sebarang gangguan bekalan air terawat, pihaknya melalui Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, JBAB, boleh menghantar bekalan air dengan menggunakan lori tangki air ke kawasan terjejas. Walau bagaimanapun, setiap permohonan bantuan air, sama ada kepada pihak JBAB atau Jabatan Kebajikan Masyarakat, perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan. Buat masa kini kita telah maklum kepada pihak JBAB, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar, amnya bahagian peringkat bahagian Betong. Kita telah melalui sesi mesyuarat Jawatankuasa Bencana peringkat bahagian Betong bilangan kedua yang baru-baru ini, dan pihak JBAB telah pun memberi komitmen yang tinggi juga, dan pihak agensi pun memberi komitmen jugalah untuk menghantar tanker kepada kawasan yang terjejas lah, ya, terutamanya untuk yang terlibat dengan saluran air pipe lah, air terawat. Jika ada gangguan ataupun putus bekalan sumber air lah. Menurut Steve, setakat Selasa lepas, seramai 4,654 penduduk dari 19 buah rumah panjang dan 6 kampung terjejas telah menerima bantuan air minuman sejumlah 9,308 kotak air. Sementara itu, penduduk di Rumah Panjang Empait, Ulu Roban berharap projek bekalan air luar bandar yang telah dilulus kerajaan dapat disegerakan kerana ia satu keperluan asas yang sangat mendesak ketika ini.
Kalau 3 minggu tidak ada turun hujan, jadi kami pun tak ada air. Sebab punca air sini cuma harapkan air hujan saja. Dan air sungai pun tercemar oleh banyak kelapa sawit yang sudah ditanamlah. Jadi kami di sini saya mewakili 7 buah rumah panjang, termasuk saya sini mengharapkan sangat-sangat projek daripada kerajaan Malaysia ataupun kerajaan Sarawak dapat diteruskan ataupun bagi kami secepat mungkin air bersih. Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang kini dikenali sebagai Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah meluluskan sejumlah 14.3 juta ringgit untuk projek penyambungan bekalan air terawat ke kawasan Ulu Roban pada tahun 2021. Projek itu kini masih di peringkat reka bentuk dan dijangka akan ditender pada suku ketiga tahun ini. Seramai 12 peserta bakal merebut kelayakan ke peringkat akhir pertandingan Sapek Junior Anjuran Radio Televisyen Malaysia RTM Sarawak malam ini. Menurut penerbitnya Nadia Fadila Ali, hanya 6 peserta dengan markah tertinggi akan mara ke peringkat seterusnya yang akan berlangsung pada 13 Mei nanti. Acara tersebut akan dihoskan oleh Miss Malaysia 2014, Dewi Liana Seresta yang akan berganding dengan Anding Andriawani Zaini. Di samping itu, 2 artis Sapek jemputan juga akan membuat persembahan, iaitu Nitika Sarna dan Halan Hashim, selain persembahan iringan lain oleh Ulek Nugal dari Kasumatari serta Jerry Kamit dan rakan-rakan. Program berbentuk realiti anjuran RTM Sarawak dengan kerjasama Persatuan Anak Seni Sapek Kuching dan Majlis Seni Sarawak ini bertujuan meningkatkan kesedaran serta mempromosikan Sapek kepada masyarakat luas selain menonjolkan bakat dan kreativiti pemain Sapek di Sarawak. Orang ramai juga dijemput hadir untuk menyaksikan saingan separuh akhir ini yang terhad kepada 500 tempat duduk di Auditorium P. Ramlee di Kuching atau menyaksikan secara langsung menerusi saluran TV2 bermula pukul 9 malam ini. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Sabtu 6 Mei. Terus ikuti Selamat Pagi Malaysia selepas ini bersama Ismail dan Syafiqah. Salam Malaysia Madani.